Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Pada pagi ini kita akan belajar menggunakan modul yang telah cikgu edarkan pada awak semua. Jadi kita akan belajar untuk hari ini penulisan bahagian A dan juga penulisan bahagian B. Murid-murid semua boleh tengok pada modul yang ada pada awak semua. Untuk bahagian A, gambar, iaitu gambar yang pertama ialah gambar perhimpunan sekolah. Okay. Yang pertama sekali bila dapat gambar macam ni, kita baca soalan terlebih dahulu. Gambar di bawah menunjukkan suasana di tapak perhimpunan. Okay. Lepas tu, gariskan kata kunci suasana di tapak perhimpunan. Seterusnya, bila soalan macam ni, permintaan soalan tentang aktiviti. Baik, jadi kita boleh gunakan formula salam untuk membina ayat. Ingat lagi salam tu apa dia? Salam tu maksudnya siapa, apa, lokasi, alat yang digunakan dan juga mengapa. Baik, untuk soalan macam ini, kita boleh gunakan watak atau nama untuk subjek dalam membina ayat. Watak tu apa dia? Watak ialah sama ada dia tu seorang murid kita letak, seorang wanita, murid-murid, pengawas. Kita beri watak kepada gambar tersebut. Ataupun kita guna nama, contoh nama orang lah, Aina ke, Rahman, Pakcik Ramli, cikgu ke. Baik, ini untuk penerangan yang pertama. Seterusnya, apabila kita dah tengok gambar ni, yang pertama sekali, bila kita bulatkan gambar tersebut, kita ambil 5 perkara yang kita boleh tandakan untuk membina ayat. Dekat sini cikgu tanda gambar pertama, yang kedua, ketiga, empat, kelima. Lepas tu barulah kita nyatakan apa dia. Yang pertama tu beratur, yang kedua memantau atau pengawas lah. Yang ketiga cikgu memberikan arahan. Itu ada juga cikgu menyampaikan apa situ. Dan akhir sekali berdiri. Baik, pada model ni cikgu sediakan, cikgu letakkan siapa, aktiviti, lokasi, alat, keterangan. Keterangan tu mengapalah. Jadi siapa ialah murid-murid. Ini cikgu ambil ayat yang pertama dulu, murid-murid. Aktiviti dia apa dia? Beratur. Lokasi dataran perhimpunan. Alat tak adalah. Dia beratur biasanya tak ada guna alat. Dan masuk untuk serangan ni masuk ke kelas. Jadi macam mana ayat penuh? Baik, ini contoh ayat penuh. Murid-murid sedang beratur di dataran perhimpunan dan bergerak menuju ke kelas untuk masuk ke kelas bagi meneruskan sesi pembelajaran. Dekat sini, ayat ini bila awak tengok dah ada kat sini. Siapa murid-murid? Apa yang dia buat? Beratur. Di mana dia buat? Di dataran perhimpunan. Kenapa dia orang beratur tu? Dia orang buat apa? Jadi mereka ingin masuk ke kelas. Cukuplah ayat kita berkaitan dengan salam. Jadi yang seterusnya ayat kedua, ketiga, keempat dan kelima, cikgu nak murid-murid semua buat sendiri dalam modul ni terus. Ambil masa buat. Baiklah murid-murid, kita pergi yang seterusnya, itu bahagian B. Bahagian B ni ialah ulasan, membina ulasan 15 markah seperti biasa. Kita baca soalan dulu. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong royong. Cikgu gariskan itu. Apa-apa soalan kena gariskan kata kunci. Tulis ulasan tentang nilai yang diperoleh daripada aktiviti gotong royong dalam bentuk perenggan. Dekat sini dia nak nilai yang diperoleh. Dia bukan nak aktiviti yang dibuat oleh penduduk kampung, dia nak nilai. Jadi kat sini cikgu dah menyatakan, cikgu dah bagi siap dah nilai apa yang ada kat situ. Contohnya menjaga kebersihan. Di sini tersurat dia apa dia? Menyapu sampah. Bekerjasama. Kenapa kena bekerjasama? Buat kerja bersama-sama, tolong-menolong antara satu sama lain dan seterusnya lah. Jadi kat sini mudah dah, cikgu dah bagi dah nilai, cikgu dah bagi yang tersuratnya. Kita akan teruskan pada macam mana kita nak menjawab. Baiklah murid-murid, seperti biasa bila kita nak menjawab bahagian B ni, kita kena ada panduan ataupun formula macam mana nak membina ulasan yang lengkap, menepati apa yang dinyatakan ataupun diminta oleh soalan. Kita ulang kaji balik cara menjawab. Ini biasanya cikgu dah terangkan dalam kelas. Macam biasalah. Kena ingat formula tu, GTASDSKO. Gambar, terdapat antaranya, selain itu, di samping itu, seterusnya, kesimpulannya oleh itu. Itu semua perangai wacana. Jadi yang ini dia nak faedah, jadi kita boleh gunakan kata penegas, kita dapat, kita boleh. Dah sampai dah seterusnya. Kata hubung seperti contoh misalnya. Baik, macam mana kita nak buat? Baik, macam mana kita nak buat tadi?
Jawapan lengkap macam mana? Yang pertama, kita ambil pada soalan. Ini soalan pada soalan tadi dah kita boleh jadikan sebagai satu pendahuluan. Gambar menunjukkan aktiviti gotong royong. Nak tambah pun lagi sikit pun boleh, tapi cukup dah banyak itu pun tak apa. Terdapat beberapa nilai yang diperoleh daripada aktiviti gotong royong. Okey, dah jadi satu pendahuluan. Isi dia macam mana? Okey, yang ni. Cikgu tak buat habislah. Cikgu nak awak yang buat habis. Cikgu bagi penerangan untuk sedikit. Lepas tu yang seluruhnya awak sambung. Okay, antaranya kita dapat menjaga kebersihan kawasan perumahan, misalnya menyapu sampah yang menjadikan kawasan perumahan bersih dan sedap mata memandang. Okay, antaranya itu penanda wacana, cikgu hijaukan. Okay, lepas tu isi yang pertama, isi yang tersurat. Kita dapat menjaga kebersihan kawasan perumahan. Itu isi, menjaga kebersihan. Itu nilai tadi dari bergotong royong. Misalnya menyapu sampah. Kita sambung keterangan. Misalnya menyapu sampah yang menjadikan kawasan perumahan bersih dan sedap mata memandang. Okey, selain itu, cikgu kosongkan, cikgu nak awak sendiri isi sampailah habislah. Cikgu cerita dulu sikit yang kedua tu lah. Selain itu, kita dapat memupuk ataupun kita boleh memupuk sikap bekerja sama. Contohnya, penduduk membuat kerja bersama-sama, tolong-menolong antara satu sama lain. Sambunglah sampai habis. Mudah je. Awak hanya masukkan je. Cikgu dah nyatakan itu, lepas tu awak masukkan sampai habis. Okey, lagi berapa lagi dua tu. Okey, belajar cuba buat. Cikgu nak awak kreatif. Okey, lepas tu kesimpulannya, aktiviti bergotong royong adalah aktiviti yang berfaedah kepada masyarakat setempat. Oleh itu, setiap individu harus menyertai aktiviti seperti inilah. Ini kesimpulannya ni kita rumuskan balik apa yang kita tulis ke atas tadi. Ini contoh kesimpulan lah. Baiklah murid-murid, jadi awak boleh gunakan masa untuk hari ini untuk menyiapkan tugasan bahasa Melayu kita, menggunakan modul yang telah cikgu beri. Okey, baik. Hanya tulis jawapan anda dalam modul tersebut. Baik, buat masa ini tak perlu hantar lagi tugasan. Okey, cikgu akan tanda kemudian. Apapun kalau tak faham, awak boleh rujuk balik video ni daripada mula tadi. Saya rasa ini tugasan yang mudah, bahagian A, bahagian B ni mudah saja. Baik, apapun selamat belajar dan usaha dengan sungguh-sungguh dan semoga anda semua bersemangat. Itu saja daripada cikgu. Okey, sekian, terima kasih.